Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. InsyaAllah hari ini saya Yuslina binti Muhammad mewakili tim penyelidikan saya yang terdiri dari Dr. Muhammad Haji Ibrahim, Dr. Nohasma binti Muhammad Saad, Dr. Sulaiman Ismail dan Saudara Abdul Adli Rabbani bin Abdul Rahim yang merupakan GRA dalam penyelidikan kami ini. Saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Pelaksanaan PDPC Balaghah di Institusi Pengajian Tinggi dari Perspektif Pensyarah, yang mana kertas kerja ini akan melihat bagaimana pensyarah di IPTA dan IPTS melaksanakan pengajaran dan pemudahcaraan semasa mengajar balaghah. Baik, kertas kerja ini akan bincangkan 4 perihal utama. Yang pertama, pengenalan, diikuti dengan latar belakang kajian, metodologi kajian, seterusnya perbincangan dan rumusan. Baik, sekarang kita lihat di layar tentang ringkasan kajian. Kajian ini adalah bertujuan mengenal pasti kaedah atau pendekatan atau strategi yang sedia ada yang digunakan oleh pensyarah di IPTA dan IPTS di Malaysia. 10 orang pensyarah menjadi responden kajian yang mewakili 5 buah IPTA dan IPTS tersebut. Yang mana kajian ini adalah kajian kualitatif dengan menggunakan instrumen temu bual dan menganalisis konten dengan membina tema, kategori dan subkategori. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan pengajaran dan strategi pembelajaran balaghah masih lagi berada di dalam kategori yang sangat lemah, yang mana tiada modul khusus digunakan sebagai alat bantu mengajar di kalangan pensyarah di IPTA dan IPTS yang menjadi panduan standard dalam PMP. Baik, sekarang kita lihat kepada pengenalan umum tentang subjek kajian. Okey, balaghah adalah salah satu komponen penting dalam ilmu pengajian bahasa Arab. Dalam bidang pengajian bahasa Arab, balaghah adalah satu ilmu yang sangat penting yang perlu dipelajari. Balaghah merupakan subjek teras yang wajib dipelajari oleh pelajar di IPTA dan IPTS yang mengambil pengkhususan bahasa Arab. Manakala balaghah juga sangat penting segi ataupun dari aspek penggunaannya. Once pelajar belajar balaghah, apa yang perlu dihadam adalah bagaimana mempraktik ilmu balaghah tersebut. Ini kerana pembelajaran balaghah sewajarnya diakhiri dengan praktikal penghayatan melalui teks sastra, syair ataupun prosa. Baik, sekarang kita lihat kepada latar belakang kajian yang menyumbang kepada permasalahan kajian. Yang pertama adalah objektif PMP balaghah kurang sesuai, yang mana ia perlu kepada semakan dan penambahbaikan. Kedua, kandungan silibus yang tidak mempunyai kesinambungan dari satu tahap ke satu tahap yang boleh dan perlu kepada semakan semula. Yang ketiga, kaedah pengajaran dan pembelajaran hanya tertumpu pada konsep hafalan. Ini adalah kaedah yang kita kira turun-temurun dari dahulu sehinggalah kini. Pelajar menghafal semata-mata untuk menduduki peperiksaan. Seolah-olah PMP pada balaghah ini dan hafalan sudah menjadi sinonim. Pelajar akan hafal tanpa penghayatan, penggunaan dan aplikasi ilmu balaghah ini dalam komunikasi dan penulisan. Manakala yang keempat adalah mengabaikan kaedah dalam konsep penerokaan keindahan bahasa dan metod aplikasi. Baik, sekarang kita lihat kepada sorotan literatur. Beberapa kajian lepas banyak membahaskan isu-isu yang berkaitan dengan penghayatan di sebalik pembelajaran ilmu balaghah. Apakah pelajar dapat benar-benar menghayati laras bahasa yang tinggi nilainya
tinggi mutu bahasanya semasa pengajaran dan pembelajaran ilmu balaghah. Apakah pelajar mampu merealisasikan ataupun praktikal penghayatan tersebut dalam penulisan karya-karya sastera seperti menulis bait-bait syair dan prosa Arab. Menghayati bahasa Al-Quran juga penting di sini sebagai langkah dalam mempraktik ilmu balaghah. Ini kerana Al-Quran dipenuhi dengan uslub balaghah yang tinggi nilainya. Baik, sekarang kita lihat kepada faktor kelemahan pelajar dalam PMP balaghah. Yang pertama adalah pengajar yang tidak memahami konsep dan metod dan mungkin kurang latihan. Kedua adalah kaedah dan pendekatan yang digunakan semasa PMP balaghah, dan seterusnya adalah bahan PDPC yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran balaghah. Sekarang kita lihat kepada objektif kajian. Terdapat dua objektif utama. Yang pertama kaitan kaedah dan strategi. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran retorik di IPTA dan IPTS. Manakala yang kedua adalah mengenal pasti alat bantu mengajar, iaitu buku rujukan yang digunakan semasa mengajar di IPTA dan IPTS. Kita lihat kepada metodologi kajian. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan kaedah descriptive analysis yang akan menganalisa data temu bual yang dijalankan di IPTA dan IPTS. Sebanyak 7 buah IPTA dan IPTS yang terpilih yang akan menemu bual 10 orang pensyarah sebagai responden kajian dengan menggunakan instrumen temu bual yang terdiri daripada 8 item. Baik, sekarang kita lihat kepada perbincangan data yang telah dianalisa. Dari jadual ini, kita dapati bahawa bahan pengajaran yang digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran balaghah di IPTA dan IPTS adalah tidak selaras. Jadi kita boleh nampak di sini ada yang menggunakan buku teks, ada yang menggunakan nota, slide, modul dan internet. Tidak selaras. Baik, sekarang kita lihat kepada buku rujukan yang digunakan semasa PMP balaghah di IPTA dan IPTS. Kita lihat di sini ada beberapa buah buku digunakan semasa PMP, antaranya Fi Al-Balaghah Al-Arabiyah, yang mana 3 buah IPTA atau IPTS telah menggunakan buku ini sebagai rujukan, diikuti dengan buku Jawahir Al-Balaghah dan Al-Idah fi Ulum Balaghah, dan berikutnya Mudzakkirah Balaghah, Dalail I'jaz Abdul Qahir Jurjani, kemudian Al-Balaghah Al-Wafiyah, Al-Balaghah Wadihah dan rujukan pelbagai. Baik, kita lihat di sini adalah medium bahasa yang digunakan dalam PMP balaghah serta peratusan penggunaannya. Ada yang menggunakan bahasa Arab sepenuhnya dan ada yang menggunakan separuh bahasa Arab dan separuh bahasa Melayu, dan ada juga yang menggunakan sehingga 70% bahasa Melayu dan 30% bahasa Arab. Paparan sekarang adalah pencapaian pelajar cemerlang dalam 2 semester terakhir. Kita dapati hanya 2 buah IPTA sahaja yang mencapai peratusan 85% pencapaian pelajar dan 90% pencapaian pelajar. Baik, sekarang kita lihat kepada cadangan penambahbaikan dalam PMP balaghah yang dicadangkan oleh pensyarah di IPTA dan IPTS. Ya, kita lihat yang pertama adalah menggunakan pendekatan ICT dalam PMP balaghah, diikuti dengan kaedah perbandingan retorik Melayu dan Arab. Kemudian membangunkan modul khas kepada pelajar bukan penutur asli ataupun penutur jati. Kemudian memperbanyakkan aplikasi berbanding teori. Dan akhirnya melaksanakan pelbagai latihan tadribat dengan teknik yang berbeza. Baik, slide terakhir ini adalah rumusan dan konklusi untuk pembentangan saya pada hari ini. Antara rumusan yang dapat disimpulkan ialah objektif pembelajaran perlu digariskan dengan jelas dan berfokus dalam rangka kursus. Kaedah dan strategi perlu kepada penambahbaikan yang sesuai dengan keperluan pelajar pada hari ini. Kemudian menggunakan buku yang standard dan selaras di IPTA dan IPTS sebagai rujukan utama. Saya sudahi pembentangan saya pada hari ini dengan ucapan sekian, terima kasih.